سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Akidah seseorang Muslim adalah berkait rapat dengan apa yang termaktub di dalam kalam Allah, iaitu Al-Quran. Tidak dinafikan, teori Big Bang mempunyai sesetengah unsur yang berkait dengan proses kejadian langit dan bumi menurut Al-Quran. Namun, teori Big Bang bukanlah akidah seorang Muslim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Subhanallah, cantik betul langit hari ini. Bagaimana proses kejadian langit dan bumi ini terjadi ya? الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Daripada ayat 4 surah As-Sajdah ini, Allah menceritakan kepada kita tentang kejadian dengan bumi dalam 6 waktu ataupun 6 masa. Para ulama bersependapat 6 fi sittati ayyam ini bermaksud dengan 6 proses ataupun 6 langkah, bukanlah seperti 6 hari. Dalam karya beliau, iaitu karya Imam Ibn Kathir, karya beliau itu Bidayah wa Nihayah, telah mengatakan terdapat 2 pula pendapat tentang apa yang dimasukkan dengan hari. Hari pendapat jumhur ulama, iaitu satu hari itu bersama dengan satu hari kita pada kebiasaan. Namun ada pula ulama seperti sahabat Nabi SAW, iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Imam Ad-Dahab dan lain-lain ulama menyatakan bahawa satu hari yang dimasukkan dengan fi sittati ayyam itu iaitu bersamaan dengan 1000 hari pada hari-hari biasa. Jadi apa yang dimasukkan dengan 6 proses atau 6 fasa itu? Jadi antara fasa kejadian bumi dan langit adalah seperti berikut. Fasa pertama iaitu dimulai dengan sebuah ledakan besar sekitar 38 bilion tahun yang lalu. Inilah awal penciptaan matahari, tenaga dan waktu. Ledakan yang dimasukkan ataupun Big Bang yang dimasukkan ini adalah hakikatnya adalah pengembangan ruang dan bukanlah letupan yang kita fahami. Matahari yang mula-mula terbentuk adalah daripada hidrogen yang menjadi bahan dasar bagi bintang-bintang generasi pertama. Kemudian fasa kedua bermula dengan proses pembentukan langit. Di luar atmosfera, langit tidak lagi berwarna biru. Bahkan yang ada hanyalah titik cahaya seperti bintang, galaksi dan benda-benda lainnya. Kemudian fasa ketiga, pada fasa ini penciptaan alam semesta adalah proses penciptaan tata surya ataupun yang kita selalu sebut sebagai sistem surya. Jadi dalam sistem surya ini termasuklah bumi. Selain itu, pada fasa ini juga telah terjadi proses pembentukan matahari kita. Matahari yang di dalam sistem surya kita iaitu berlaku sekitar 4 hingga 6 juta tahun yang lalu serta menghasilkan fenomena siang dan malam sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala
firman dalam ayatnya surah An-Nazi'ah ayat 29 yang mafhumnya, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Fasa keempat adalah keadaan di mana bumi terbentuk daripada debu-debu antara bintang yang dingin mulai menghangat dengan pemanasan daripada cahaya matahari dan pemanasan dari dalam iaitu endogenik, dan juga daripada unsur-unsur radioaktif di bawah kerak bumi. Akibat pemanasan endogenik tersebut, batu-batuan di bawah kerak bumi menjadi lebur, antara lain munculnya sebagai lava dari gunung api, batuan basalt yang menjadi dasar lautan, dan granit yang menjadi batuan utama di daratan merupakan hasil daripada pembekuan leburan tersebut. Pemadatan yang berlaku di kerak bumi akan menjadi dasar lautan dan daratan yang terhasil itulah yang dimaksudkan sebagai hamparan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nazi'at ayat 30, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Seterusnya adalah fasa kelima, iaitu hadirnya air dan atmosfera di bumi yang menjadi syarat terciptanya kehidupan di bumi. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang telah mengatakan bahawasanya semua makhluk hidup berasal daripada air. Dan akhir sekali iaitu fasa keenam, lahirnya kehidupan di bumi yang bermula daripada makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Hadirnya tumbuh-tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 milion tahun lalu menyebabkan atmosfera bumi mulai terisi dengan oksigen bebas. Pada masa ini juga, proses geologi yang menyebabkan lipatan atau mampatan plat tektonik akan menyebabkan terhasilnya rantai pegunungan di bumi terus berlanjutan. Sebagai seorang hamba Allah, terdapat beberapa tujuan atau hikmah dalam memahami serta memperhatikan tentang kejadian alam semesta. Antara tujuan atau hikmahnya adalah tiada pertentangan antara Al-Quran dan alam semesta. Kefahaman terhadap alam semesta dapat menyadarkan seseorang bahawa adanya kesesuaian dan ketepatan antara kitab alam dengan kitab Al-Quran. Kerana keduanya datang dari sumber yang satu, tiada sekali percanggahan antara keduanya. Seterusnya, memperolehi keyakinan bahawa Al-Quran adalah wahyu. Dengan mengkaji dan menyelidiki alam semesta, seseorang itu dapat meyakini dengan pasti kebenaran Quran sebagai wahyu Allah Ta'ala. Fenomena-fenomena alam yang terjadi telah sedia disebut dalam Al-Quran. Akhir sekali, memahami proses kejadian alam dapat mempertingkatkan wasilah memahami kebesaran Allah. Memahami alam semesta dapat menjelaskan dengan lebih terperinci bahawa alam ini berfungsi sebagai wasilah kepada seseorang untuk mengenal adanya pencipta yang maha berkuasa. Masya Allah, hebatnya proses kejadian langit dan bumi serta alam menurut Al-Quran. Sesungguhnya, apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang proses kejadian langit dan bumi ini adalah benar. Saya akan menjaga alam ciptaan Allah ini dengan sebaik mungkin. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار